Ketika BRICS semakin mendapat momentum, sudah saya perhatikan bagaimana beberapa komentar mengatakan bahawa Jim O'Neill, bekas ahli ekonomi Goldman Sachs, adalah tokoh pengasas yang mengilhamkan BRICS. Saya ingin bermula video dengan membetulkan keandaian yang salah ini dan tidak berniat baik. Jim hanya mencadangkan akronim BRIC dalam dokumen laporannya pada tahun 2001 di mana dia mengenal pasti potensi Brazil, Rusia, India, dan China untuk menjadi pemain ekonomi utama dunia yang berpotensi untuk menjadi ekonomi besar global. Dia membuat kesimpulannya berdasarkan potensi pertumbuhan pesat negara-negara tersebut, kelebihan demografi, dan pasaran yang semakin berkembang. Laporannya tidak langsung, saya ulangi tidak langsung mencadangkan atau menyebut sekalipun bahawa negara-negara ini harus membentuk pakatan ekonomi. Pembentukan BRIC datang beberapa tahun kemudian, dipimpin oleh kerajaan Brazil, Rusia, India, dan China, yang melihat nilai strategik dalam bersatu untuk membentuk pakatan. Berikut adalah beberapa pencapaian utama tentang bagaimana BRIC telah berkembang sejak kebentukannya. Perbincangan tidak formal 2006. Pada tahun 2006, 4 negara iaitu Brazil, Rusia, India, dan China memulakan perbincangan tidak formal semasa mesyuarat Perhimpunan Agung PBB. Mereka berempat mengiktiraf kepentingan bersama dan potensi kelebihan dalam kerjasama. Sidang kemuncak pertama 2009 diadakan di Rusia. Sidang kemuncak ini memandatkan pembentukan rasmi BRIC. Para pemimpin keempat negara membincangkan pasal krisis kewangan global 2008 dan meletakkan asas untuk mesyuarat masa depan yang tetap. Penyertaan Afrika Selatan pada tahun 2010, Afrika Selatan dijemput untuk menyertai BRICS, mengembangkan BRIC kepada BRICS dan meningkatkan kepelbagaian geopolitiknya serta mengukuhkannya sebagai platform untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi yang sedang berkembang di pentas global. Bank Pembangunan Baharu atau National Development Bank, NDB, 2014, pada sidang kemuncak di Brazil, BRICS melancarkan Bank Pembangunan Baharu, yang beribu pejabat di Shanghai, China. Institusi ini direka untuk membiayai projek infrastruktur dan pembangunan mampan di kalangan negara-negara BRICS dan ekonomi pesat membangun yang lain, sebagai alternatif kepada Bank Dunia. Penyusunan Rizab Kecemasan, CRA, 2015, untuk mengukuhkan kerjasama kewangan, BRICS telah mencipta CRA, sebuah dana bernilai $100 bilion untuk menyediakan kewangan kecemasan kepada negara-negara anggota semasa kesukaran ekonomi. Ada yang melihat ini sebagai alternatif kepada IMF. Usaha pengembangan 2023, BRICS mengumumkan potensi pengembangan dengan jemputan kepada negara-negara seperti Argentina, Arab Saudi, dan lain-lain. Pengembangan ini mencerminkan cita-cita BRICS untuk menjadi blok yang lebih berpengaruh dalam geopolitik dan ekonomi global. Memperluas rangka kerja dan visi 2024 diadakan di Kazan, Rusia. BRICS menyatakan hasratnya untuk berfungsi sebagai forum bagi membincang reformasi struktur tadbir urus global seperti Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, Bank Dunia, dan Tabung Kewangan Antarabangsa, IMF. Dengan tujuan untuk meningkatkan perwakilan dan pengaruh negara-negara membangun. Ramai yang melihat langkah ini sebagai satu penegasan bahawa BRICS tidak berhasrat untuk menggantikan institusi-institusi tersebut, tetapi berilham hendak mereformasikan institusi-institusi tersebut sebagai badan induk yang inklusif kepada semua negara-negara global. Objektif utama BRICS adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui kerjasama, perdagangan, dan pelaburan bersama. BRICS berusaha untuk membangunkan ekonomi global yang lebih seimbang, alternatif kepada institusi kewangan sedia ada, dengan mengurangkan kebergantungan kepada sistem kewangan barat, yang nampak sudah terbeban kerana didorong oleh kepentingan geopolitik negara-negara terpilih, khususnya dari barat. Dengan perubahan dinamik geopolitik dan ekonomi, BRICS dengan lebih banyak anggota sedia ada dan ramai anggota yang hendak sertainya, bercita-cita untuk berfungsi sebagai forum untuk membincang reformasi struktur tadbir urus global seperti Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, Bank Dunia, dan Tabung Kewangan Antarabangsa, IMF, dengan tujuan untuk meningkatkan perwakilan dan pengaruh ekonomi yang sedang berkembang. Bank NDB telah meluluskan pinjaman bernilai berbilion untuk membiayai projek tenaga boleh diperbaharui, pengangkutan, sanitasi air, dan pembangunan bandar dalam negara-negara BRICS, dan baru-baru ini kepada ekonomi-ekonomi membangun yang lain.
NDB memberi penekanan yang kuat terhadap projek-projek lestari dan mesra iklim, selaras dengan matlamat kelestarian global. Kejayaan NDB telah mengukuhkan kerjasama kewangan antara anggota BRICS. Dana Susunan Rizab Kecemasan, CRA, juga telah mengagihkan dana baru-baru ini. Kedua-dua NDB dan CRA sedang memupuk keyakinan di kalangan lebih banyak negara membangun yang kini melihat NDB dan CRA sebagai pilihan pembiayaan alternatif. Selain dana, BRICS telah muncul sebagai suara penting mewakili ekonomi yang sedang berkembang, memperjuangkan multipolariti dan tatanan dunia baru dalam tadbir urus global serta amalan perdagangan yang lebih adil. BRICS bagaimanapun masih dilihat secara luas sebagai kemungkinan akan gagal, disebabkan oleh keanggotaan yang pelbagai, sistem politik yang berbeza-beza, dengan matlamat ekonomi yang berbeza. Ciri-ciri ini dilihat sebagai cabaran utama untuk menyatukan dasar-dasarnya sebagai satu kumpulan. Adakah China dan India bersetuju untuk menenangkan keadaan di sempadan mereka untuk menentang pandangan umum ini? Walaupun BRICS mempunyai peranan dalam jabat tangan Iran Saudi, seperti pertumbuhan aktiviti ekonomi BRICS, kejadian besar antara Saudi dan Iran dengan senang dan cepat diketepikan dan dilupakan oleh orang. Bagi saya, BRICS telah membuktikan bahawa ia boleh menyelesaikan perbezaan tidak kira kerumitan masalah melalui dialog tanpa banyak riuh. Tidak juga diketahui oleh ramai orang kerana berita terhad tentang BRICS adalah bahawa negara-negara BRICS telah melihat peningkatan dalam perdagangan dan pelaburan antara negara-negara BRICS yang ketara. Banyak program kerap diadakan antara negara-negara BRICS, seperti pertukaran budaya, akademik, sains dan teknologi, dan perniagaan. BRICS telah melabur dalam inovasi saintifik dan teknologi, termasuk program penyelidikan bersama, terutamanya dalam bidang seperti teknologi angkasa, perubatan, dan tenaga boleh diperbaharui. BRICS membuat kerja tanpa banyak publisiti di media-media, tetapi hasilnya terasa kerana banyak ekonomi-ekonomi membangun dapat mencari perwakilan dan pengaruh yang lebih besar dalam hal ehwal dunia, mencabar dan didominasi Barat. Saya hanya akan membincangkan aktiviti atau projek utama BRICS dalam video ini untuk memberikan anda gambaran yang luas tentang skala penglibatan BRICS. BRICS Pay. Projek ini adalah usaha sama antara negara-negara anggota BRICS untuk menerima dan membuat pembayaran dalam mata wang tempatan mereka sendiri. Mata wang BRICS yang ramai orang ramalkan bukan keutamaan BRICS. Takkan kita keluar dari satu genggaman mata wang ke genggaman mata wang yang lain pula? Lebih baik negara-negara pakai sahaja mata wang sendiri untuk perdagangan kerana teknologi hari ini sudah membolehkannya. Projek BRICS Pay bertujuan untuk memudahkan transaksi tanpa halangan antara negara-negara anggota dan menyediakan alternatif kepada infrastruktur kewangan global yang sedia ada, yang didominasi oleh sistem Barat seperti SWIFT dengan mata wang yang banyak terdiri dari negara Barat. Tujuan BRICS Pay adalah untuk menjadikan pembayaran antarabangsa kurang mahal dan rumit, menggalakkan kerjasama antarabangsa, antara kumpulan anggota BRICS yang semakin berkembang. BRICS Pay muncul daripada keperluan yang semakin meningkat di kalangan negara-negara BRICS untuk mewujudkan sistem pembayaran yang bebas, daripada rangka kerja kewangan yang diketuai oleh Barat. Inisiatif ini datang dari ketegangan geopolitik dan sekatan ekonomi unilateral yang dilaksanakan oleh blok ekonomi lain, memintas pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Bagi negara-negara BRICS, mempunyai sistem pembayaran yang bebas, meningkatkan kedaulatan kewangan mereka, dan membolehkan hubungan perdagangan yang lebih lancar. Negara-negara BRICS ingin menyelesaikan transaksi perdagangan dalam mata wang negara mereka sendiri daripada mata wang negara atau blok ekonomi lain, dengan tujuan mencapai kemerdekaan ekonomi. Selain itu, ekonomi global semakin bergerak ke arah digitalisasi, menjadikannya wajib untuk membangunkan sistem baru yang menyokong pembayaran digital rentas sempadan dengan cara yang cepat, selamat, kos efektif dan telus. BRICS Pay direka untuk mengendalikan pelbagai mata wang, termasuk rubel Rusia, yuan China, rupi India, real Brazil, dan rand Afrika Selatan. Kemungkinan besar ini akan diperluaskan di masa hadapan. BRICS Bridge membolehkan penggunanya menukar antara mata wang berbeza dengan lancar, menjadikan pembayaran rentas sempadan lebih mudah, mengurangkan kos transaksi dan masa pemprosesan. BRICS Clear adalah inisiatif bersasar untuk menubuhkan infrastruktur pembayaran dan penyelesaian serta tabung deposit rentas sempadan yang bebas.
Dengan mencipta infrastruktur untuk sistem pembayaran dan penyelesaian sendiri, negara-negara anggota BRICS dapat mengukuhkan autonomi keuangan mereka dan mengurangkan pendedahan kepada risiko geopolitik dan tekanan perdagangan dari kuasa luar. Ini akan mengurangkan kebergantungan negara-negara BRICS terhadap sistem penyelesaian dari barat serta merendahkan kos transaksi, kerumitan transaksi dan masa pemprosesan. Syarikat reinsurans BRICS akan menyediakan platform untuk negara-negara anggota berkongsi risiko dan meningkatkan kapasiti insurans mereka. Ini akan mengurangkan kebergantungan negara-negara BRICS terhadap penanggung insurans dari barat dan membantu mereka menguruskan risiko dengan lebih berkesan. Dengan mengumpulkan risiko, syarikat reinsurans boleh menyumbang kepada kestabilan keuangan yang lebih matang dan konsisten antara negara-negara anggota BRICS. BRICS Grain Exchange baru-baru ini dicadangkan sebagai platform baharu untuk perdagangan komoditi pertanian, terutamanya biji rain, dalam kumpulan negara BRICS. Pertukaran ini bertujuan untuk memastikan bekalan makanan yang stabil dan boleh dipercayai untuk negara-negara BRICS, mengurangkan risiko yang berkaitan dengan turun naik pasaran global dan ketegangan geopolitik. Pada dasarnya untuk mempromosikan harga yang adil dan mengurangkan manipulasi pasaran kepada ahlinya. Pusat Vaksin R&D BRICS adalah inisiatif kolaboratif yang dilancarkan oleh negara-negara BRICS untuk mempromosikan penyelidikan dan pembangunan vaksin. Ia akan memudahkan pertukaran pengetahuan dan teknologi antara negara-negara BRICS. Tujuannya adalah untuk memastikan pengagihan vaksin yang adil dan saksama dalam kalangan negara-negara BRICS dan di seluruh dunia. Inisiatif Universiti Rangkaian BRICS bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam pendidikan tinggi dan penyelidikan antara negara-negara BRICS. Inisiatif Pertukaran Budaya BRICS mempromosikan pertukaran budaya dan pemahaman antara negara-negara BRICS melalui pelbagai program seperti pameran seni, festival filem, dan pertukaran belia. Konstelasi Satelit Penginderaan Jauh BRICS adalah projek yang melibatkan pembangunan konstelasi satelit untuk memantau faktor-faktor alam sekitar dan bencana alam. BRICS Games adalah acara sukan tahunan yang dianjurkan oleh negara-negara BRICS. Acara tersebut biasanya dianjurkan oleh negara yang mempengerusikan kumpulan tersebut pada tahun itu. Adalah penting untuk diperhatikan bahawa banyak inisiatif BRICS berada pada pelbagai tahap pembangunan dan pelaksanaan. Sebahagian daripadanya dilaksanakan dalam beberapa negara BRICS terpilih. Sebagai contoh, berbagai sistem pembayaran rentas sempadan sememangnya wujud di antara beberapa negara anggota BRICS, iaitu di China, India dan Rusia, tapi kegunaannya masih di tahap pengguna harian dan belum diperkembangkan untuk tujuan perdagangan skala besar antara syarikat. Secara ringkas, seni bina BRICS Pay menggambarkan struktur yang lebih berpusat dalam negara-negara individu, sambil mengekalkan pendekatan tidak berpusat di skala antarabangsa. Ia masih dalam peringkat awal pembangunan untuk menggabungkan semua negara BRICS sebagai satu sistem automatik penuh yang lengkap. Pada masa ini, Bank Pusat sesuatu negara terpaksa membuat transaksi dengan Bank Pusat negara lain. India mempunyai sistem pembayaran digital domestik yang maju melalui UPI, yang telah merevolusikan pembayaran dalam negara dan sedang diperluaskan secara beransur-ansur untuk penggunaan antarabangsa. China sudah menjadi pemain utama dalam lanskap pembayaran digital melalui kad Union Pay dan WeChat Pay digital dan telah meneroka Digital Yuan (ECNY) untuk transaksi besar. Sistem pembayaran Mei dari Rusia pada asalnya direka untuk transaksi pengguna domestik dalam Rusia. Walaupun digunakan secara meluas di dalam negara, usaha sedang dijalankan untuk mengembangkan penerimaannya di negara lain, terutamanya yang mempunyai hubungan ekonomi yang kuat dengan Rusia. Brazil dan Afrika Selatan juga mempunyai sistem pembayaran digital yang kukuh dalam negara tetapi belum lagi memperluaskan penggunaannya merantas sempadan. Faktor-faktor ini menjadikan BRICS Pay sebagai pemangkin penting bagi negara-negara. Pelaksanaan penuh dan impaknya masih belum dapat dilihat. Namun, BRICS sedang mencarta langkah penting ke arah memperkukuh kerjasama keuangan antara negara-negara BRICS, mengurangkan kebergantungan mereka terhadap sistem keuangan yang didominasi oleh negara atau blok ekonomi lain, dan membentuk semula lanskap keuangan global. Istilah status negara rakan BRICS atau dalam bahasa Inggeris, BRICS Partner Countries, muncul pada sidang kemuncak BRICS 2024 di Kazan, di mana 13 negara dijemput sebagai rakan BRICS dan bukannya menjadi ahli penuh.
Status ini mencerminkan strategi BRICS untuk mewujudkan rangkaian kerjasama yang lebih luas dengan ekonomi-ekonomi membangun yang mempunyai matlamat yang sama tetapi mungkin belum bersedia untuk diintegrasi penuh ke dalam rangka kerja BRICS. Ia adalah sebahagian daripada usaha berterusan BRICS untuk mempelbagaikan rangkaian antarabangsa dan melaksanakan multipolariti dalam hubungan ekonomi dan perdagangan global. Status ini membolehkan negara-negara ini terlibat dalam pelbagai inisiatif BRICS, antaranya ialah memupuk kerjasama dan penyelarasan dengan matlamat ekonomi dan pembangunan kumpulan tanpa keistimewaan keahlian penuh, seperti hak mengundi. Pendekatan ini mencerminkan keinginan BRICS untuk memperluaskan pengaruhnya untuk menyokong negara-negara membangun yang berminat dalam kerjasama BRICS tanpa formaliti integrasi penuh. Istilah BRICS Plus pun terbentuk sekarang dengan kemasukan negara-negara rakan ke dalam BRICS. Kebentukan baru ini bertujuan untuk membawa masuk negara-negara dengan kepentingan bersama dalam mempromosikan multipolariti dan mengukuhkan hubungan di luar struktur yang dipimpin oleh ekonomi-ekonomi barat seperti sekarang. Pengembangan ini selaras dengan fokus strategik BRICS untuk mewujudkan tatanan dunia atau world order yang lebih inklusif dan multipolar dengan mencipta peluang untuk kerjasama dalam bidang seperti keuangan, perdagangan, dan pembangunan lestari. Status negara rakan BRICS Plus ini menawarkan negara-negara seperti Malaysia, Indonesia dan lain-lain jalan yang lebih luas untuk bekerjasama dengan negara-negara BRICS Plus lain ketika menunggu keahlian penuh yang mungkin mengambil masa lama. Struktur ini membantu BRICS Plus untuk secara beransur-ansur mengembangkan gabungannya tanpa perlu mengubah rangka kerja sedia ada keanggotaan sekarang dengan segera. Dari negara-negara ASEAN, Malaysia, Indonesia, Vietnam dan Thailand telah dijemput sebagai rakan untuk membentuk BRICS Plus. Keputusan Malaysia untuk menyertai sebagai rakan BRICS pada tahun 2024, kebesaran mungkin didorong oleh potensi manfaat untuk mempelbagaikan pakatan ekonomi dan strategiknya, serta mengakses saluran baru untuk pertumbuhan ekonominya. Sebagai rakan negara-negara BRICS, negara-negara bolehlah menyertai perbincangan dan inisiatif BRICS, membolehkan mereka memperdalamkan hubungan ekonomi dan kerjasama dalam pelbagai bidang perdagangan dan pembangunan, tanpa perlu memperolehi keahlian penuh. Perdagangan antarabangsa telah menjadi semakin berpecah belah sejak 5 tahun yang lalu apabila negara-negara telah beralih kepada perdagangan lebih banyak dengan sekutu geopolitik mereka. Merujuk kepada grafik tertera pada skrin sekarang, dengan terang ia menunjukkan trend masa depan perdagangan. Ia memberikan konteks visual kepada jurang yang semakin meningkat dalam perdagangan antara negara-negara G7 dan BRICS. Negara berdagang hampir $270 bilion lebih dengan sekutu pada 2023 berbanding 2018. Peralihan ini berlaku dengan mengorbankan perdagangan dengan blok saingan, yang menyaksikan penurunan sebanyak $314 bilion. Pergerakan ke arah memperkukuh hubungan perdagangan berdasarkan kedekatan geopolitik adalah trend global sudah tidak boleh dinafikan. Peralihan ini sudah berlaku sebelum perang Rusia-Ukraine lagi, tetapi menjadi lebih ketara sejak 2022. Sebagai ahli baharu dalam BRICS, Malaysia dilihat berada di landasan tepat untuk meraih peluang ekonomi strategik, sambil terus mengekalkan pendekatan bebas dan neutral dalam geopolitik antarabangsa. Dengan bekerjasama dengan BRICS Plus, Malaysia dapat mempelbagaikan skop ekonominya dan menjalinkan hubungan yang lebih kukuh dengan ekonomi-ekonomi membangun lain. Ini adalah sangat bermanfaat, kerana negara-negara membangun ini dijangka memainkan peranan yang semakin penting dalam ekonomi global pada tahun-tahun akan datang. BRICS, secara kolektif menyumbang 1/5 kepada perdagangan global. BRICS mewakili kira-kira 40% daripada populasi global dan menyumbang keluaran dalam negara kasar, KDNK, terkumpul $26.6 trilion atau 26.2% kepada KDNK dunia, hampir menyamai kekukuhan ekonomi maju kumpulan 7, G7. Tiada negara dalam BRICS yang digelar negara maju, kesemuanya adalah ekonomi membangun. Antara manfaat potensinya Malaysia menjadi rakan negara BRICS ialah 1. Memandangkan BRICS menggalakkan penggunaan mata wang tempatan dalam perdagangan antara negara-negara dalam gabungan ini, Malaysia melihat peluang untuk meningkatkan ketahanan mata wangnya dan menyokong kestabilan ekonomi serantau. Ini juga boleh memberikan perniagaan Malaysia terma perdagangan yang lebih stabil,
terutamanya dalam pasaran mata wang yang tidak menentu kerana mata wang pun diperdagangkan seperti produk dan perkhidmatan. Minta maaf, saya lari dari topik BRICS sementara di sini. Pada pendapat saya, perdagangan mata wang patut diharamkan kerana kepentingan luar hanya perlu meningkatkan percetakan tak henti duit mereka untuk mendominasi mata wang mana-mana negara, lebih-lebih lagi negara yang masih membangun. Dr. Mahathir pernah adakan kawalan ketat mata wang dengan menetapkan nilai ringgit untuk menstabilkan mata wang semasa kegawatan ekonomi dunia di tahun 1998. Mata wang negara tidak lagi diperdagangkan di pasaran terbuka selepas kawalan ini diperkenalkan dulu, kerana tidak lagi beruntung untuk mereka yang berdagang mata wang Malaysia. Sebagai bantahan, pedagang mata wang mula menjual mata wang negara Malaysia, macam sel waktu perayaan. Malaysia menggunakan simpanan resepnya untuk membeli dan membawa balik mata wang tersebut dan memperkenalkan reka bentuk mata wang yang baru dan moden. Pada masa itu, Dr. Mahathir menamakan Soros, ahli pedagang mata wang terbesar di dunia sebagai punca masalah mata wang kehilangan nilai yang agak besar, bukan sahaja di Malaysia, tapi juga di negara membangun lain. Perbuatan beliau yang tidak ikut cara konvensional, open market, untuk mengenakan kawalan ketat mata wang ini telah juga mengelakkan Malaysia dari perlu meminjam duit dari IMF pada masa itu. Berbalik semula kepada topik BRICS Plus. 2. Sebagai rakan BRICS, Malaysia akan dapat akses kepada institusi seperti Bank Pembangunan Baru, NDB, yang menyediakan pembiayaan untuk projek infrastruktur dan pembangunan mampan. Ini selaras dengan matlamat Malaysia untuk memperbaiki infrastruktur domestik dan menyokong inisiatif seperti Belt and Road Initiative, BRI, di mana China memainkan peranan penting. Malaysia juga boleh mengakses susunan simpanan kecemasan, CRA, BRICS jika diperlukan semasa waktu sukar, seperti di tahun 1998 dulu, apabila negara dipujuk ramai untuk berhutang dengan IMF untuk memperbetulkan keadaan kegawatan mata wang negara masa itu. Syukur Malaysia dapat mengelak dari perlu berhutang dengan IMF. 3. Menjalin kerjasama dengan BRICS membolehkan Malaysia menjadi sebahagian daripada blok ekonomi yang menyokong dunia multipolar, meningkatkan pengaruh globalnya. Ini selaras dengan dasar Look East Malaysia, yang menggalakkan penglibatan yang lebih besar dengan negara-negara Asia dan ekonomi membangun sebagai tindak balas kepada perubahan dinamik kuasa global. 4. Malaysia berpotensi untuk mendapat manfaat daripada peningkatan akses ke pasaran BRICS Plus, yang menggalakkan pertumbuhan perdagangan dan membuka peluang pelaburan kepada pelabur dari Malaysia dalam sektor-sektor pembuatan, teknologi, dan tenaga hijau. Sebagai contoh, Brazil misalnya adalah salah satu penyumbang terbesar import daging halal ke Malaysia. Oleh itu, Malaysia berpotensi menjadi pintu masuk utama untuk makanan halal daripada Brazil dengan kos lebih rendah. Satu contoh ekspor ialah, Malaysia yang juga antara pengeluar semikonduktor terbesar dunia berpotensi memperluas kerjasama dengan China yang merupakan pengeluar utama kenderaan elektrik. 5. Selain ekonomi, BRICS juga memberikan fokus kepada isu-isu sosial seperti kesihatan, pemakanan, iklim, pendidikan, pembasmian kemiskinan dan lain. Negara-negara anggota sering bertukar pengalaman dan kebijaksanaan mengendalikan cabaran pembangunan di negara masing-masing. 6. BRICS menawarkan platform penting untuk Malaysia terus mengemudi isu geopolitik global dengan pendekatan neutral dan bebas. Dalam lanskap dunia yang semakin kompleks dan dibayangi dominasi negara-negara maju, Malaysia dapat mengambil peluang melalui BRICS untuk menyuarakan pendirian yang lebih mandiri serta mengekalkan hubungan strategik dengan pelbagai negara besar tanpa berisiko memperkecilkan hubungan sedia ada dengan negara barat. 7. Dengan Malaysia bakal memegang jawatan pengerusi ASEAN pada tahun 2025, keahlian dalam BRICS membuka lebih banyak ruang untuk memainkan peranan strategik di peringkat serantau dan antarabangsa. Pasti, penyertaan ini memberi nafas baharu kepada usaha Malaysia untuk menyeimbangkan pengaruh kuasa besar dunia sambil mengukuhkan kedudukannya sebagai pemain penting di Asia Tenggara. Kesimpulan, penyertaan Malaysia dalam BRICS juga menuntut strategi berhati-hati, terutamanya berkaitan dengan ideologi politik dan ekonomi yang berbeza dengan negara-negara barat. Hubungan rapat dengan BRICS memerlukan diplomasi yang bijaksana agar tidak menjejaskan hubungan penting dengan negara maju, di samping mengekalkan dasar luar yang berteraskan kepentingan nasional dan kestabilan serantau.